السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر 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 ولله الحمد. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam ibadah haji, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang belum berkesempatan untuk pergi menunaikan ibadah haji ini, merupakan satu klimaks ataupun kemuncak kepada rukun Islam yang kita tunaikan. Kerana itu bila Allah SWT menyatakan dalam firman-Nya melalui surah Al-Hajj, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Bagaimana Allah gambarkan dalam ayat ini, dan serulah manusia kepada menaiki ibadah haji, nanti kamu akan melihat mereka datang dalam keadaan menaiki unta yang kurus dan dengan berjalan kaki dan menaiki unta yang kurus, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat yang begitu banyak yang Allah telah jadikan untuk mereka, lalu mereka mengingati Allah pada hari-hari yang tertentu itu di atas kurniaan binatang ternak untuk dinikmati, disembelih dan kemudian diberikan kepada orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Menurut para ulama tafsir, sebagai contohnya Imam An-Nasafi, bahawa terdapat satu riwayat daripada sebuah hadis yang menjelaskan bahawa Nabi SAW sabda, hadis ini walaupun dhaif tetapi maknanya sangat baik untuk kita hayati, iaitulah berkaitan dengan bila Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk menaiki ibadah haji. Nabi Ibrahim ni kita semua sedia maklum bahawa beliau dipanggil sebagai Abul Anbiya. Ya. Maknanya Nabi Ibrahim ni keturunan baginda alaihi salam semuanya menjadi nabi. Terpecah kepada dua. Yang pertama Nabi Ismail, turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan puteranya yang kedua Nabi Ishaq. Daripada itu turun nabi-nabi yang ramai daripada keturunan Bani Israel. Asal usul orang Arab adalah daripada Nabi Ismail. Asal usul orang-orang Yahudi adalah daripada Nabi Ishaq. Ya, jadi daripada Nabi Ishaq ni ramai menjadi nabi. Nabi-nabi Bani Israel, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan nabi-nabi yang tidak kita kenali namanya, melainkan sedikit-sedikit disebut dalam kita tafsir. Nabi Daniel sebagai contohnya, Nabi Uzair, semuanya daripada Nabi Ishaq. Jadi Nabi Ismail ini diuji Allah SWT dengan perkahwinannya yang begitu lama, puluhan tahun tidak mendapat anak. Lalu Sarah, isterinya yang setia itu, yang banyak kisah pengorbanannya, telah pun meminta kepada suaminya yang tercinta Nabi Ibrahim, kahwinlah pembantu rumah kita itu yang namanya Hajar. Dan daripada Hajar ni mereka beroleh putera yang pertama namanya Ismail. Disebut dalam hadis, menjadi satu tradisi orang perempuan ada perasaan cemburu. Ini disebut dalam hadis sahih. Tetapi ada di kalangan mereka yang jahil, yang cuba menggunakan akalnya, mengatakan bahawa peristiwa tersebut tidak wujud. Sebenarnya memang wujud. Di antara dua orang isteri perasaan tidak senang satu sama lain, kerana cemburu bukanlah satu dosa sebenarnya. Kalaulah cemburu itu merupakan dosa, disebut oleh para ulama dalam bab fiqh, tentulah isteri-isteri Nabi ini berdosa satu sama lain, kerana mereka ada perasaan cemburu di antara mereka. Ni bagi yang mengamalkan poligami, mereka fahamlah. Yang tak ada poligami macam saya tidak faham. Jadi tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bila kita rujuk pada peristiwa tersebut, maka menjadi takdir Allah SWT untuk Nabi Ibrahim membawa isterinya bernama Hajar yang dengan puteranya yang masih kecil itu untuk mengasingkan diri jauh di tempat yang disebut biwadin ghairi zari'in inda baitikal muharram, di satu tempat yang jauh, di sebuah oasis yang tidak ada air. Lazimnya oasis ni ada air, wadi ada air, tapi wadi ni pelik. Allah telah mengutuskan mereka untuk pergi ke situ yang disebut dalam Quran namanya sebagai Bakkah. Bakkah ni kalau kita belajar bahasa Arab, salah satu maksudnya air mata yang tergenang. Kerana bila Nabi Ibrahim alaihi salam
membawa isterinya bernama Hajar itu dengan puteranya yang masih kecil, yang masih menyusu, namanya Ismail. Cuba kita bayangkan di tempat yang kering kontang, yang tidak ada manusia, yang tidak ada sebatang pokok pun. Dan kemudian Hajar bertanya kepada Ibrahim bila Ibrahim pergi mengurak langkah untuk meninggalkan mereka, dan dia tidak menulis lagi. Hai Ibrahim, adakah kau tinggalkan kami di tempat seperti ini? Dan Ibrahim diam saja. Hai Ibrahim, adakah patut kau melakukan benda ini kepada kami dengan anak yang masih kecil seperti ini? Nabi mendiamkan diri. Akhirnya Hajar bertanya soalan ketiga. Hai Ibrahim, adakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim jawab, ya. Dan air mata Nabi Ibrahim mula tergenang dalam keloparnya. Itu salah satu nama yang disebut oleh para ulama tafsir, maknanya bakar. Maknanya air mata yang tergenang kerana terpaksa meninggalkan anak, jaraknya lebih daripada 1000 km. Kerana Nabi Ibrahim tempat tinggalnya di Palestin, dan Ismail puteranya itu ditinggalkan bersama dengan ibunya di tempat yang namanya Bakkah, Mekah. Tidak disebut dalam Quran melainkan perkataan Bakkah ataupun Ummul Qura. Jadi kini Nabi Ibrahim terpaksa meninggalkan putera dan isterinya. Pengorbanan Nabi Ibrahim yang amat luar biasa. Nabi Ibrahim hanya sempat berziarah kepada isteri dan puteranya itu dalam riwayat yang banyak hanya beberapa kali sahaja. Bila dah tinggalkan, Allah SWT suruh bina satu umat yang baru dengan lahirnya Nabi Ishak daripada Sarah yang duduk di Palestin itu. Dan kemudian barulah Nabi Ibrahim dibenarkan untuk menziarahi puteranya itu. Bila puteranya sudah pun agak besar, berusia dalam 7-8 tahun, setengah riwayat mengatakan lebih sedikit daripada itu, untuk tujuan disembelih. Ini peristiwa haji yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, ibu ayah kita yang berada di Tanah Suci, sahabat kita Saidi berada di Tanah Suci pada hari ini. Maka Nabi Ibrahim pun mengunjungilah puteranya itu, dan perintah Allah SWT kali ini adalah untuk disembelih budak yang masih mentah itu. Tapi Nabi Ibrahim melaksanakan. Dia berkata kepada puteranya, ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak yang masih kecil ini berkata kepada ayahnya, kalau itu mimpi ayah, dan mimpi ayah adalah seorang nabi, ia merupakan satu wahyu ketetapan daripada Allah SWT, maka ayah lakukanlah. Tuan-tuan, pengorbanan yang sangat luar biasa. Maka Nabi Ibrahim pun membawalah puteranya Ismail itu pergi tempat jauh daripada rumah, dan kini diuji oleh syaitan yang datang kali pertama dalam rupa manusia dan berkata kepada Ibrahim, Ibrahim, kau nak lakukan kerja yang begini ke? Ini kau dapat dengan susah payah berkahwin sampai usia 90 tahun baru dapat anak, kini kau nak sembelih dia. Ibrahim pun mengambil batu dan membaling syaitan tersebut. Dan inilah tujuannya orang Islam yang mengerjakan ibadah haji, mereka akan melakukan lontaran di tempat yang namanya Jamrah Ula ataupun Jamrah Sughra. Jalan lagi lebih kurang 400 meter, kini datang lagi syaitan mengatakan, Ibrahim, fikirkan semula wahai Ibrahim. Dalam versi hadis menjelaskan seperti itu. Jangan buat kerja seperti ini. Ibrahim batu baling lagi, dan berjalan lagi untuk kali yang ketiga, sampai ke tempat yang ketiga masih lagi diganggu oleh syaitan. Dan inilah 3 tempat mereka melaksanakan ibadah haji akan melakukan lontaran: Jamrah Ula, Usta dan juga Aqabah. Saudara-saudara ini dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kini barulah Ismail yang kecil itu dibaringkan. Lalu Allah SWT telah menunjukkan kekuasaannya yang maha agung. Wa fadainahu bizibhin azim. Kami gantikan Ismail dengan sembelihan yang unggul, iaitulah kambing yang pernah diikhtiarkan untuk dikorbankan oleh Habil pada zaman berlakunya percanggahan pandangan antara beliau dengan abangnya yang bernama Qabil untuk merebut Ikrimah, siapa yang layak menjadi isteri mereka. Ini merupakan manusia yang pertama, Nabi Adam dengan putera-puteranya itu. Percanggahan, persisihan yang berlaku di antara mereka untuk merebut menjadi bakal isteri masing-masing. Lalu Allah telah menerima sembelihan si Habil, yang mana dia telah menghantar kambingnya yang paling sihat kerana dia gembala kambing. Berbeza daripada abangnya Qabil yang menghantar sayur-sayur dan juga tanaman sayuran yang remeh, yang buruk, yang paling kerdil dan paling kecil, yang paling tidak berharga. Lalu Allah SWT tidak akan menerimanya. Maka tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kambing tersebut diangkat naik ke syurga. Dan kini Nabi Ibrahim nak menyembelih puteranya, Allah tukarkan. Allah letakkan di tempat sembelihan itu kambing yang gemuk, dan Nabi Ismail dihantar oleh malaikat pulang ke rumahnya. Itu sebabnya kita melakukan sembelihan korban pada hari raya, korban pada hari esok. Ya, dan disunahkan bagi kita yang melakukan korban, janganlah kita memotong kuku sebagai contohnya sampailah kita selesai melakukan ibadah korban itu.
Ya, ini antara petua dan adab. Di samping kita pergi sembahyang hari raya Korban, disunatkan kita untuk berlapar, nanti balik baru makan. Berbeza daripada Aidilfitri, kerana kita telah berpuasa 29 atau 30 hari, digalakkan kita untuk menikmati sedikit juadah sebelum pergi sembahyang sunat hari raya. Dan pada sunat hari raya ni digalakkan kita untuk pergi pada jalan yang lain dan balik daripada jalan yang lain. Kerana kita digalakkan untuk melihat, memerhatikan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh kita untuk menghayati dan sebagainya. Jadi kemudian balik pada kisah Nabi Ibrahim tadi, kini Nabi Ibrahim pun melihat di hadapannya Allah telah tukarkan pisau yang nak menyembelih puteranya itu, tiba-tiba putera bertukar menjadi kambing, kambing dihantar pulang ke rumah dan Nabi Ibrahim telah menyembelih kambing tersebut. Nabi Ibrahim begitu bersyukur pada Allah SWT kerana ujian itu hanyalah bersifat sementara. Itu sebab Nabi Ibrahim ini dipanggil Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Para ulama tafsir berkata bagaimana Nabi Ibrahim digelar sebagai umat. Umat ni maksudnya segerombolan, sekumpulan manusia. Tapi Nabi Ibrahim dipanggil sebagai ummah kerana Nabi Ibrahim ni memiliki kualiti yang tertentu, sifat yang tertentu, cara hidup yang tertentu, ketahanan diri yang sangat luar biasa, sehingga Allah gelar Nabi Ibrahim sebagai ummah, satu jenis manusia yang meninggalkan kualiti yang diikuti oleh orang selepasnya. Jadi kemudian Nabi Ibrahim pun menyembelih binatang ini dan Nabi Ibrahim pulang semula ke negaranya. Kemudian Nabi Ibrahim datang lagi sekali untuk melawat puteranya, dan puteranya pada masa itu bernama Ismail ini sudah layak untuk berkahwin, dan isterinya bernama Hajar sudah meninggal dunia. Ya Allah, hebatnya penguasa Nabi Allah Ibrahim, ya. Dan bila dia melihat puteranya telah berkahwin, Nabi Ibrahim melihat nampaknya isteri kepada puteranya itu, menantunya itu tidak layak menjadi isteri seorang Nabi. Kerana ditanya kepadanya soalan-soalan itu dijawab dengan nada yang sinis. Kami susah, suami terpaksa kerja teruk. Masa itu Nabi Ibrahim datang, Nabi Ismail tidak di rumah, dia pergi bekerja. Jadi isteri ni duduk kat rumah yang layan pak mentuanya. Agaknya syariat pada masa itu membenarkan seorang perempuan membenarkan lelaki asing masuk ke rumah. Allahu a'lam. Ya, tapi kita pada hari ini tidak dibolehkan. Dia tidak kenal lelaki ni, dia tidak tahu dia merupakan pak mentua, tak pernah jumpa. Maka kemudian bila pulang suaminya, suami bertanya, wahai isteriku, ada sesiapa datang rumah? Suaminya dapat merasakan, kerana suaminya juga seorang Nabi. Maka berkatalah isteri ini, datang seorang pakcik, dia berkata demikian, dan dia berpesan kepada saya supaya berkata pada abang ucapan salam. Di samping itu dia kata bendul rumah ini kena tukar. Bendul rumah. Tahu tak bendul apa dia? Tak tahu bendul? Oh, memang orang bandar. Bendul rumah ni kena tukar. Nabi Ismail faham signal yang diberikan itu, hints yang diberikan itu bahawa bendul rumah ni maknanya isteri lah. Bendul ni kena tukar, maknanya isteri ni kena diceraikan kerana dia tidak layak. Ayahnya datang untuk menemu-duga, mendapati dia tidak layak menjadi isteri seorang Nabi. Maka dia berkata kepada isterinya, wahai isteriku, melayannya aku talakkan kau, kerana yang datang itulah ayahandaku, dia seorang Nabi, dia mengatakan bahawa kau tidak layak menemani perjalanan hidup ini. Cerai kerana Allah SWT. Kemudian Nabi Ibrahim datang lagi sekali bila dia dah dapat isteri yang baru. Nabi Ibrahim bertanya lagi soalan-soalan kepada menantunya. Ternyata menantunya menjawab dengan begitu hikmah dan juga hikmah. Dan akhir sekali Nabi Ismail pulang, dia beritahu oleh isterinya, terdatang seorang tua, begini keadaannya. Dia ucap salam pada abang, dia kata maintainkan bendul rumah ini, kekalkan bendul rumah ini. Dan Nabi Ismail berkata, tahniah wahai isteriku, kamu layak menemani perjalanan hidup sebagai seorang isteri kepada seorang manusia yang penting. Aku jadi Nabi, maka ayahandaku menerima dan mengiktiraf kamu. Dan daripada isteri inilah lahir keturunan hingga Bani Hashim, Abdul Muttalib, dan lahir kepada Nabi Muhammad SAW. Selain-selain yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bila Nabi Ibrahim datang kali yang keempat, selepas itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk bangunkan Kaabah. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan suratul Baqarah. Kini Nabi Ibrahim datang dengan puteranya. Allah perintahkan kita, wahai anakku, untuk membangunkan Kaabah. Maka ayah naik atas tembok ini, bangunkan batu sikit-sikit, engkau suruhkan batu, engkau hantarkan batu kepada ayah. Dan bila kita pergi ke Kaabah, kita akan lihat ada satu tempat namanya Maqam Ibrahim. Maka Ibrahim ni mengandungi tapak kaki Nabi Allah Ibrahim. Tapi sudah di repair lah, kerana dulu lumpur, tanah yang keras, kesan tapak kaki itu nampaknya Nabi Ibrahim ni saiznya lebih kurang macam kita. Kerana disebut oleh para ulama sejarawan,
bahawa tapak kaki itu lebih kurang tapak kaki lelaki dewasa pada masa ini. Jadi saiz Nabi Ibrahim lebih kurang macam saiz kita. Nabi Ibrahim membangunkan Kaabah, dan Kaabah itu dibangunkan Nabi Ibrahim panjang, dia memanjang, bukan seperti hari ini ya. Dan sebahagian daripada Kaabah itu Nabi Ibrahim berpulang semula ke Palestin. Nabi Ismail membela kambing, dan kambing itu diletakkan dalam sebahagian daripada kawasan Kaabah yang pada hari ini dinamakan sebagai Hijr Ismail. Di situ dulu merupakan tempat menyimpan kambing-kambing Nabi Allah Ismail. Tapi bila berlaku banjir pada zaman Nabi Muhammad SAW usia 35 tahun itu, maka kontraktornya Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan lain-lain, ternyata mereka telah mengubah bentuk Kaabah untuk ditinggikan instead of dipanjangkan. Jadi sebahagian daripada Hijr Ismail itu sebenarnya merupakan Kaabah yang asal, tapi sudah ditinggikan binaannya. Instead of dia melebar, dia meninggi. Itu sebab bila Nabi Muhammad SAW membuka kota Mekah, maka Nabi masuk ke dalam Kaabah, dan Aisyah radhiyallahu anha nak mengikutinya. Pintunya sudah tinggi setinggi dada kita pada hari ini. Kalau kita lihat, nak masuk ke atas pun kena pakai tangga. Tidak layak melainkan kepada pemimpin besar negara dan sebagainya. Jadi Nabi telah bersabda kepada Aisyah, kalau kamu nak menaikinya, payah, kamu orang perempuan, nanti terselak kain dan sebagainya, malailah kamu semayang dalam Hijr Ismail. Ya, kalau ada peluang, lihatlah pada Kaabah itu, kawasan Hijr Ismail itu merupakan sebahagian daripada Kaabah. Justru kalau kita tawaf masuki kawasan Hijr Ismail, maka tawaf kita tidak sah, kerana ia merupakan sebahagian daripada Kaabah. Saudara-saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, siap saja bina Nabi Allah Ibrahim disuruh oleh Allah untuk memanggil manusia. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Wahai Ibrahim, serulah mereka untuk menaikkan ibadah haji. Nabi Ibrahim berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhanku, manakah mungkin suara ini sampai kepada mereka keseluruhannya? Lalu Nabi Ibrahim telah diwahyukan oleh Allah untuk naik atas Bukit Qubais. Bukit Qubais ini pada hari ini dia merupakan sebahagian daripada Bukit Safa, tapi malangnya telah pun diratakan, dipotong untuk dibina di situ mahligai Raja Fahad yang dahulu, dan tidak tinggal banyak pun. Bukit Qubais ini melihat berbagai-bagai perkembangan manusia, menyaksikan berbagai perubahan dalam sejarah peradaban kemanusiaan. Nabi Muhammad SAW sendiri pun telah menyeru orang Arab di situ, sampai Abu Lahab, Abu Jahal mengatakan kepada Nabi, tabban laka ya Muhammad alihadha jama'tana. Dan Allah turunkan ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Malangnya Bukit Qubais ini tidak lagi untuk disaksikan pada hari ini, hanya tinggal sebahagian saja, namanya Bukit Safa. Bukit Safa pun telah pun dikacakan, tak boleh naik lagi, tinggal sebahagian. Baru-baru ni kita pergi dalam musim Umrah, nampaknya nak pegang pun tidak boleh lagi, kerana dia sudah pun diletakkan cermin, hanya dapat dilihat, dipertontonkan saja. Kerana banyak sangat perkara-perkara khurafat dilakukan oleh mereka yang jahil. Jadi Nabi Ibrahim panjat di bukit ini. Nabi Ibrahim telah pun menyeru manusia. Allah berfirman kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, tanggungjawab kamu menyampaikan, alaikan nida wa alaiyal balagh. Kamu hanya memanggil saja wahai Ibrahim, aku yang menyampaikan. Lalu Allah telah pun meratakan permukaan bumi pada masa itu. Gunung Ganang disebut dalam hadis, supaya suara Nabi Allah Ibrahim itu melantun, ekonya bergema sampai kepada seluruh penduduk di dunia. Dan memang benar Allah SWT telah menjelaskan, faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka setiap manusia yang sampai panggilan tersebut, walaupun berada dalam roh, dalam tulang sulbi ayah masing-masing. Kita ni dahulu berada dalam alam roh. Alam roh ni maknanya kita duduk dalam dunia yang bukan dunia sekarang ni. Manusia melalui berbagai proses. Yang pertama duduk dalam tulang sulbi, itu alam roh. Ya, bagi orang lelaki, dalam tulang sulbi ni itu ada berjuta-juta ruh yang bakal dilahirkan dengan sebab perkahwinan, zuriat dan sebagainya. Kemudian masuk ke dalam alam rahim yang kedua. Sifatnya berbeza daripada alam pada hari ini. Alam rahim, kita duduk dalam rahim ibu kita. Ada air kan? Air apa dipanggil? Air ketuban. Betul kan? Sampai 9 bulan, 2 hari kemudian dikeluarkan, dilahirkan. Boleh tak agaknya baby itu lahir saja terus kita masukkan dalam baldi ataupun dalam bekas mengandung air? Macam dalam rahim ni? Tidak boleh. Kerana dunia ni lain. Allah jadikan alam ni berbeza-beza. Dan sekarang bila kita hidup, lepas ni kita mati. Setiap kita akan mati. Masuk alam barzah pun kita tidak tahu bagaimana. Nabi Muhammad SAW ketika musyrikun mati dalam perang Badar, Nabi telah pun berkata kepada bangkai ataupun tubuh jasad yang mati ini, wahai Quraisy, kamulah manusia yang paling teruk sekali, menolak Rasul yang diutuskan dengan keluarga kamu sendiri.
Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Adakah kamu telah dapati apa yang Allah janjikan untuk kamu benar? Dulu aku dah sebut, kamu nafikan. Nabi bersabda kepada tubuh-tubuh yang bergelimpangan itu. Para sahabat tanya, wahai Nabi, masakan mereka mendengar? Jawapan Nabi, mereka mendengar, cuma mereka tidak boleh menjawab. Itu sebab bila seorang mati, keluarganya pun meninggalkannya daripada liang lahat, dikebumikan, siap diselenggarakan. Yang duduk dalam liang lahat itu mendengar tapak kaki kita meninggalkan kuburan tersebut. Dan kini tinggallah dia dan akan ditemui oleh dua orang makhluk Allah yang sangat bengis, namanya Munkar dan Nakir. Selagi saya dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi bila manusia berada dalam rahim, Nabi Ibrahim panggil, siapa yang jawab labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dijawab sekali-sekalilah dia akan dijemput ke Baitullahil Haram. Kalau dia jawab dua kalilah dia pergi ke Baitullahil Haram. Ini disebut Imam Nasafi. Hadis ini hadis yang lemah, tapi disebut oleh para ulama tafsir, kalau jawab 10 kali, 10 kalilah pergi. Kalau jawab 32 kali, 32 kalilah saudara akan pergi ke tanah suci. Nak pergi 32 kali? Seorang ulama terkemuka daripada Saudi bercerita, saya berjumpa dengan seorang yang kerjanya bukan tinggi sangat pun di Mesir, tapi dia telah pergi menunaikan ibadah haji 32 kali. Daripada usianya 30 tahun, sekarang umurnya menjejaki 62 tahun, dia tidak pernah fail walaupun sekali pergi ibadah haji. Nak tahu tak apa rahsianya? Satu hari dia menaiki coaster, iaitu bas yang kecil, dan kelihatanlah di hadapannya makcik tua yang duduk di kawasan ada tayar berbonggol. Kan coaster ni dia punya bonggolan tayar itu di depan menyusahkan makcik tua ini duduk kaki terjepit. Dia pun kata pada makcik ni, makcik, duduk tempat saya biar saya duduk sini. Saya orang lelaki, saya masih kuat, saya 30 tahun. Tak apalah, saya susah sikit, makcik duduk tempat saya. Makcik ni berkata kepadanya, nak, moga kau pergi haji sampai kau mati, nak. Moga kau dijemput oleh Allah pergi haji sampai kau mati. Ya Allah, satu doa, kalimah azimat oleh seorang wanita yang salihah yang merupakan wali Allah ini. Saudara, janganlah meremehkan seseorang pun atas pertimbangan fizikalnya, kerana kita tidak pernah tahu siapa di kalangan kita ni merupakan doanya mustajab. Dan saudara, janganlah memperkecilkan satu kerja walaupun ia simple, tapi sebenarnya ia akan masukkan saudara ke dalam syurga. Kerana jangan saudara lupa, seorang wanita masuk neraka hanyalah kerana seekor kucing yang dikurung olehnya. Kucing, binatang kecil. Apa kena mana syurga neraka? Kecil. Tapi dengan sebab mengurung kucing masuk neraka, maka jangan kita memandang rendah pada satu perkara, kerana sangkaan kita yang sebenarnya meleset di sisi Allah SWT. Kini kata-kata nenek tua itu menjadi satu doa baginya. Maka tiap-tiap tahun datang musim haji, ada orang offer saya, saudara pergi haji, tolong buat haji badan untuk bapa saya. Saudara, tolong buat haji badan untuk nenek saya. Saudara, saya ada duit lebih, ambillah duit ni pergi haji. Tiap-tiap kali musim haji dia pergi dengan tawaran percuma. Ya Allah, hebatnya. Ya, maka disebut dalam hadis riwayat Imam Nasafi tadi, kalau seorang menjawab panggilan Nabi Ibrahim dahulu, kita ni dah ada, ruh kita semua sama umur sebenarnya. Buktinya ke akhirat besok kita akan bangkit, usia kita sama dengan bapa kita tau, sekitar 30-an. Kita pun terkejut tengok moyang kita pun sebaya macam kita, kerana Allah jadikan umur ruh ini sama. Besok dia dibangkitkan pada kadar usia lebih kurang sama. Manusia masuk syurga dalam keadaan uruban atraba, maknanya pada usia yang sama saja. Jadi siapa yang memanggil panggilan tersebut, dia pergi. Banyak kali bergantung pada kadar jawapannya. Allahu a'lam. Saya tidak tahu lebih daripada ini, tapi nak cerita pada tuan-tuan, inilah perjalanan ibadah haji. Ya, dan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, wal yatawafu bil baitil atiq. Mereka tawaf berkali-kali keliling Kaabah itu kerana Allah SWT. Kata Imam Nasafi lagi satu pengalaman menarik ketika aku melaksanakan ibadah haji. Aku merasakan dia satu pengalaman manis, kerana aku mahu pergi pada usia kurang daripada 40-an. Ketika tawaf aku berasa dalam diriku rasa takjub, kagum, gembira, bersyukur. Maka aku merasakan aku sampai ke sini masa 3 bulan amat berbaloi, kerana zaman dahulu mereka tidak ada kemudahan transportation macam kita hari ini. Saudara dimuliakan Allah sekalian, tiba-tiba dalam tawaf itu seorang menegurku. Tawaf ini merupakan sembahyang, cuma dibenarkan padanya bercakap. Maka bercakaplah yang baik-baik, kata Nabi dalam hadis yang sahih. Ya, tawaf ni macam sembahyang. Itu sebab kita kena jadikan bahu kita belah kiri, pusing 7 kali dengan yakin, tawaf dengan tujuan tawaf, menutup aurat, suci daripada hadas. Ya, ini adalah syarat-syarat tawaf untuk sah tawaf. Jadi ketika saya tahu seorang menegurku, nak
tahniah, muda-muda kamu dah pergi haji ya? Pakcik dari mana? Kelihatan orang yang menegur ni orang tua. Pakcik di mana? Aku daripada satu tempat bernama Mawara'an Nahri. Aku satu tempat yang berada di barangkali pada hari ini di arah Tajikistan, Uzbekistan, belah-belah tempat Imam Bukhari itu. Oh, berapa lama kau datang ke sini wahai nak? Saya masa 3 bulan untuk sampai sini wahai pakcik. Bangga dia sebut 3 bulan. Pakcik ni menjawab, tahniah, kalau begitu kau merupakan jiran kepada Baitullahil Haram. Jiran maksudnya apa saudara? Jiran maknanya dekat. Dekat dengan Baitullahil Haram. 3 bulan kau kata jiran. Aku berjalan 3 bulan kau kata dekat. Tahniah wahai anak, sebenarnya pakcik datang ke sini dalam masa 3 tahun. Dan sekejap lagi pakcik itu pun hilang daripada bayangan, tidak kelihatan lagi. Dan peristiwa seperti ini selalu berlaku bagi kita yang buat ibadah haji. Justru baik-baiklah dengan manusia. Ya, bila orang minta duit pada kita, bagilah sekadar yang kita mampu. Jangan nafikan haknya, kerana kita tidak tahu di sana bagai-bagai makhluk Allah yang datang untuk mengerjakan ibadah haji. Ya, saya bertanya kepada guru saya, Pak Guru, bagaimana maksud jalan 3 tahun? Dia berkata zaman dahulu mereka berjalan, kadang-kadang dalam perjalanan dirompak, ditangkap, diperdagangkan sebagai hamba. Zaman dahulu kalau kita pergi berjalan, tidak ada kumpulan yang kuat nak mempertahankan diri, ditangkap oleh perompak padang pasir, baju semua diambil, dijual, kadang-kadang berbogil. Itu sebab dibincang dengan kitab fiqah, kalau kita tidak ada pakaian, bagaimana nak semayang? Ada yang ada hanyalah sehelai sapu tangan saja. Kita 5 orang, perompak zaman dahulu punya ganasnya, baju pun dipaunya sekali. Maka sekarang baju-baju pun tak ada. Yang ada sapu tangan masing-masing tinggal ataupun serban, mana nak ditutup? Maka para ulama fuqaha berbincang, kalau berlaku begitu, yang jadi imam tutup belakang, yang jadi makmum tutup depan, bahagian depan. Dia semua oleh para fuqaha dibincang oleh kitab fiqh ke tahap seperti itu. Tiba-tiba yang paling alim di kalangan yang dirompak itu berlaku dalam satu peristiwa, dia mengantuk ketika gurunya mengajar. Yang didengar tutuplah bahagian depan. Dan yang paling tak alim di kalangan pengikut yang orang itu mendengar gurunya bercakap, terbalik pula, tutup bahagian belakang. Maka imam tutup depan, makmum tutup belakang. Tengah sembahyang terkekeh-kekeh lah ketawa melihat satu sama lain. Mereka tidak dengar bincangan kitab fiqh itu dengan betul. Dan ini masalahnya, dengar sebahagian, tak dengar sebahagian yang lain. Dengar keseluruhannya buat keputusan. Selagi-selagi ini rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Sekarang dalam perjalanan tersebut, terkejutlah, rupa-rupanya dalam perjalanan dia dirompak, diperdagangkan, jadi hamba, jadi mukatab, terpaksa pula mukatib, terpaksa pula membeli, berjanji, buat ikrar, bekerja lebih untuk menebus sendiri-sendiri. Akhirnya 3 tahun perjalanan tersebut. Memanglah benar peristiwa ini boleh berlaku. Selagi-selagi ini rahmati dan dikasihi Allah sekalian, ibadah haji satu ibadah yang amat menarik, yang hebat. Kemudian akhir sekali Allah SWT mengajar, la tadkhuluna al-masjidal harama muhalliqina ru'usakum muqassirin la takhafun. Dan Allah SWT mengajar umat Islam ni, bila habis sekali mereka akan bergunting atau bercukur. Bagi yang bercukur, setiap helai rambut yang gugur itu baginya pengampunan dosa. Itu sebab Allah SWT menggalakkan bercukur bagi menandakan kesempurnaan ibadah haji tersebut. Pada hari ini jemaah haji Malaysia telah pun berada di Arafah, dan digambarkan dalam hadis sahih Allah SWT yatabaha ni makna Allah SWT merasa megah, gembira. Allah bertanya kepada para malaikatnya, apa hal ramai-ramai ini berkumpul dan Allah lebih mengetahui keadaan mereka. Maka para malaikat menjawab, ya Allah, mereka menagih rahmat-Mu ya Allah. Maka Allah telah beritahu kepada para malaikat, tuliskan untuk setiap mereka ni keampunan daripada sisiku. Maka mereka yang berada di Arafah, kesemuanya diampunkan dosa oleh Allah SWT. Ya, kalau saudara-saudari berada di Arafah pada waktu seperti ini, sekarang pukul 10 pagi, mereka pukul 4 pagi di sana, lebih kurang 5-6 pagi. Ya, maka beberapa jam lagi akan berlaku wukuf di Arafah, bermula dengan waktu zuhur di sana. Ya, maka khutbah yang disampaikan, zikir-zikir yang dialunkan, tazkirah-tazkirah yang disampaikan akan menyebabkan semua orang menangis mengenang dosa masing-masing. Jadi hari ini digalakkan kita untuk berpuasa. Ya, bagi kita yang tidak menaikkan ibadah haji, digalakkan berpuasa. Kalau kita belum makan apa-apa sejak daripada terbit fajar tadi, kita layak lagi berpuasa dalam mazhab Syafi'i. Menjelang waktu zuhur, kita boleh berniat sebelum waktu zuhur, selagi mana belum makan apa-apa. Tapi kalau dah makan, ahlan wa sahlan wa jalan, teruskan. Ya, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dibenarkan untuk bertakbir raya pada 9 wukuf hari ke-9 ini, muqayyad namanya, selepas waktu subuh.
Dan selepas ini kita akan takbir raya lagi lepas maghrib, membawa kepada hari-hari tasyrik yang 13 ke-13, maknanya 4 hari, 10, 11, 12, 13. Selepas sembahyang kita bertakbir. Nampaknya takbir diberi waktu yang panjang dan luas dalam takbir raya. Kerana takbir raya ni dia mengingat kita kepada pengorbanan Nabi Ibrahim dan kita ikuti. Dan kemudian bagi jemaah haji yang berada di sana, mereka bersusah payah, ya Allah, tak boleh nak bayang lah tuan-tuan. Jarak daripada sini kepada muslimat yang sedang sembahyang itu barangkali masa setengah jam untuk sampai. Jutaan manusia. Ya, saya berada di satu hotel yang paling dekat 100 meter daripada Masjid Haram, 50 meter daripada Masjid Haram, nampak Masjid Haram. Tapi nak pergi ke situ barangkali 1 jam setengah. Jutaan manusia berada di situ. Cuma waktu seperti sekarang mereka sudah bergerak pergi ke Arafah, jadi sudah kosong Masjid Haram. Ya, di Masjid Haram mereka akan berkumpul, di Arafah mereka akan berkumpul jutaan manusia. Bayangkan dengan warna hitam, warna putih, matanya besar, matanya kecil, rambut keriting, rambut lurus, semuanya memakai pakaian sama dengan talbiyah yang sama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'ma laka wal mulk la syarika lak. Ya, inilah lafaz yang diucapkan oleh umat Islam menyatukan hati-hati mereka. Masya-Allah, pandangan yang sangat luar biasa. Jutaan manusia, 3 juta manusia berkumpul di satu tempat. Sebab setengah ulama mengatakan Padang Arafah ni juga akan menjadi padang mahsyar satu masa nanti. Setengah mereka berkata seperti itu. Manakala yang lain mengatakan sebenarnya ayat yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, sebenarnya tempat yang dimasukkan pada mahsyar itu lain daripada yang ada sekarang. Allahu a'lam, ada perbezaan pandangan para ulama. Selain saya ini rahmati dan dikasihi sekalian, demikianlah sedikit ibadah haji yang ditunaikan oleh ayahanda kita, bonda kita, makcik kita, nenda kita, adik-beradik kita, sahabat kita. Mudah-mudahan saya akan dijemput untuk pergi ke sana tidak lama lagi. Ya, bersungguh-sungguhlah dalam mengumpulkan wang penjimatan supaya kita boleh pergi menunaikan ibadah haji pada usia yang muda. Ya, janganlah menanti perkara tersebut berlaku di depan mata, tetapi buatlah perancangan yang teliti. Ya, kalau cermin mata yang berharga RM100 memadai, kenapa beli yang RM1,000? Betul tak? Kalau jeans yang kita pakai memadai RM50, kenapa beli yang RM500? Tidakkah ini membazir namanya? Kalau tayar setakat kita nak bergerak pergi kerja RM80, kenapa beli yang berharga dengan rimnya sampai RM1,000? Ini namanya kita tidak bijak. Kita tidak buat perancangan. Kita nak menanti benda tu jatuh berdebum depan kita, barulah kita nak lakukan perkara seperti itu. Orang yang bijaklah orang yang buat perancangan. Dan bertanyalah kepada orang-orang yang lebih bijak bagaimana nak melakukan perkara tersebut. Ya, beberapa hari lepas masuk surat khabar, bercerai, hutang pun mula dibayar. Buat hutang dengan bank untuk berkahwin, buat besar-besaran nak nampak sama tinggi dengan orang lain, kemudian bercerai, hutang pun tak dibayar. Ya Allah, malang sekali. Ambillah pengajaran tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ya. Buatlah sekadar keperluan apa benda dalam hidup kita supaya kita ada penyimpanan tetap. Tamu haji pun dah datang ke Telaga Biru, mencadangkan penyimpanan itu dilakukan. Kalau kos simpan 100, maknanya anda berusia 70 tahun besok boleh pergi. Tak bertongkat, badan pun dah bongkok 3 baru pergi. Di sana nak jalan jauh-jauh tau, bukan dekat-dekat. Kalau pergi kos yang paling murah 10-15 ribu itu berjalan 5 kilometer, berulang alik 3 hari ataupun 2 hari sekurang-kurangnya nak. Ya, jadi buat perancangan teliti. Ada di kalangan saudara saya ini, saya kagum. Kata pada saya, Ustaz, bapak saya tak pergi haji lagi. Saya kumpulkan duit untuk dia, saya bagi separuh daripada jumlah perjalanan pergi hajinya daripada kocik saya. Ya Allah, hebatnya anak ini. Dia sanggup berkorban. Bajunya mungkin berharga RM15 saja, beli dekat reject shop. Ya, dia tidak berlagak. Orang seperti inilah yang sepatutnya. Ya, jangan membazir saudara ini mulia Allah sekalian. Tak ada manfaatnya. Membazir itu saudara kepada syaitan. Ya, jadi buatlah perancangan. Tanyalah kepada orang lain. Azab nak pergi haji ni, simpan RM1,300, kita akan dapat tahun bila kita akan pergi. Buka akaunnya tak jadi, kena pergi ke tamu haji. Dahulu 8 tahun yang lalu, saya tetap tepatnya pihak pengurusan telah bagi kepada saudara wang suruh buka akaun. Ingat tak? Bagi yang berada di sini pada masa itu. Okey, ambil duit ni pergi buka akaun. Allahualam, tak buka atau tidak kita pun tidak tahu. Buka akaun satu perkara, kemudian daftar. Ke daftar tu kena ada RM1,300. Saya nak pergi haji, InsyaAllah Allah akan sampaikan saya.
Saya mengajar kursus haji lebih 15 kali, 15 tahun. Saya berjumpa dengan seorang penyapu. Penyapu lah, tukang sapu sampah di Dewan Bandaraya Johor Bahru. Masa tu mengajar kat JB. Dia berkata dengan penuh keyakinan, "Ustaz, walaupun saya bekerja sebagai tukang sapu Dewan Bandaraya Johor Bahru, saya akan pergi haji tahun 2001." Masa tu tahun 90-an lah ya. Saya balik Jordan. Saya balik cuti. Hebat. Dia ada target lah ya. Tukang sapu saja, gajinya berapa? RM1,000. Campur elam lebih kurang RM1,200. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, selalu sakit kerana habuk masuk dalam hidung tukang sapu. Tapi subhanallah, takdir Allah, saya balik Jordan sekitar 98. Saya tak jumpa dia beberapa tahun. Dan kemudian saya jumpa pada tahun 2004, 2005. Dia kata, "Ustaz, saya dah pergi haji. Masya Allah, Haji Nazri. 5 tahun lewat daripada tarikh targetnya." Itu pun berlaku saya kebetulan, Ustaz, bukan ada duit sangat pun, tapi tiba-tiba kat kampung kerajaan beli tanah ayah kami dan harta difaraidkan. Saya pun tidak tahu kalau di kampung Timur Sing itu macam mana nak duduk, jauh daripada orang. Kerajaan ambil dan beli buat sekolah di situ. Kami dapat duit bagi masing-masing. Saya, apa yang saya target, saya pergi haji dengan isteri saya. Tengok, orang ada target dalam hidup. Saya kalau tidak ada target dalam hidup, saya merancang untuk gagal. Orang putih kata, if you fail to plan, you plan to fail. Kamu tidak mahu buat perancangan untuk berjaya, kamu telah menggagalkan masa depan kamu sendiri. Baik, saudara dimuliakan sekalian, panjang sangat cerita ni. Seronok sangat untuk menceritakan ibadah haji. Mudah-mudahan saudara dapat pergi ibadah haji pada usia muda. Targetlah untuk pergi sebelum usia pencen. Usia pencen 58 tahun sekarang kan. Targetlah untuk pergi sebelum 58. Kerana badan kita masih kuat, tenaga kita masih banyak. Ya. Dan doalah selalu pada Allah dan menyimpan daripada sekarang. Biasakan kalau dapat duit, jangan terus lebur dan labur. Dapat duit, check, masuk dalam akaun. Supaya duit kita appear tau, dekat akaun appear. RM1,000, RM900 tiap tahun. Setiap bulan dia akan appear. Jangan dapat duit, balik cash. Bila dapat cash itu yang semua benda yang tak patut beli. Banyak dalam kocik kan. Sekali-sekali nak makan, nak menghargai diri, mereward diri sendiri, makan yang enak-enak, tak ada halnya. Tapi kalau tiap-tiap kali kita dapat, itu belanja kita. Allah. Saya jumpa seorang perempuan tua, usianya 90 tahun. Anaknya yang berusia 50 tahun, lelaki itu seorang yang lurus. Dia kerja kilang, gajinya sebulan lebih kurang RM600. RM600 dia beli jeans 505. Ustaz tahu harga dia apa? Tahu apa harga 505? Tahu. Kita tahu apa? 500 lebih. Gajinya 600. Dapat beli selajib. Bulan depan dapat gaji pula beli kasut apa tu? John Travolta namanya. Kasut camel harganya sampai RM500. Betul-betul ada rumah maknya yang kakak abangnya sponsor itu, maka duitnya habis begitu. Bajunya berharga dekat RM400. Ya, dia bekerja hanyalah sebagai operator kilang sahaja. Ya Allah, orang bebal seperti ini dipanggil dalam Quran sufaha, wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Sufaha ni makna bodoh. Ni orang seperti inilah. Dapat duit itu yang dia spend. Ya, tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ambil pengajaran, buat target dalam hidup, buat perancangan. Tanya kepada abang-abang dan kakak. Saya yakin di sini ada ramai yang bijak, berhimah belanja. Mereka mampu mengajar kita untuk berfikir matang dan jauh ke hadapan. Mana yang penting, mana yang sangat penting, mana yang tidak penting. Ada benda perlu, tapi tak mampu, jangan buat. Nahu memang tak mahu. Semua orang mahu benda-benda yang enak, yang hebat. Tapi perlu tak soalannya? Perlu tak? Tak perlu, apa kita buat? Mampu tak? Itu satu soalan lagi. Ya, perlu, mahu, mampu. Okey, tuan-tuan. Kepada sahabat-sahabat Facebook, ya, selamat hari raya. Mudah-mudahan Allah terima segala yang baik bagi kita. Allah ingatkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya terima orang yang ikhlas, yang menepati sunnah Muhammad dan pelaksanaannya, dan berlandaskan tauhid yang benar. Selain daripada itu, tanpa dua syarat ini terbatal amalan, sia-sia jadinya. Ya, dan Allah ingatkan lagi, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dalam ayat sebaris peristiwa Al-Hajj tadi, peristiwa haji, Allah tidak menerima darahnya, dagingnya. Tak, Allah tak nak semua itu. Tapi yang Allah nak adalah walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, Allah terima taqwa daripada kamu. Mudah-mudahan Allah
kita yang balik ke kampung, berhati-hatilah dalam perjalanan, ya, dan jalinlah hubungan kekeluargaan, jauhilah perkara yang haram. Yang belum biasa berkorban, cuba azam untuk berkorban di tahun depan, simpan duit, kerana korban ni satu ibadah yang sangat dituntut, sunat muakkad bil kifayah. Kalau satu keluarga seorang buat memadai, nanti tahun depan yang lain pula melakukannya bergilir-gilir. Cuma buat benda seperti ini, ambillah, makanlah sebahagian daripada apa yang disembelih itu, yang sebahagian yang lain dibagi kepada kaum keluarga terdekat, dan sepertiga yang akhir dibagi kepada fakir miskin. Sekian, Allahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.